Amen, haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Hari ini saya punya khotbah dari kitab Ibrani 2 ayat 10 sampai 18. Tajuk ialah Misteri Christmas, keselamatan sempurna Kristus melalui penderitaan. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Ibrani 2 ayat 10 sampai 18. Ayat 10. Memang patut bahawa Tuhan yang menjadi sebab dan tujuan segala sesuatu membuat pemimpin keselamatan mereka itu sempurna melalui penderitaan, supaya dia dapat membawa ramai anak kepada kemuliaan. Kerana Yesus yang menguduskan orang dan orang-orang yang dikuduskan adalah daripada Bapa yang sama. Oleh sebab itu, Yesus tidak malu memanggil mereka saudara-saudaranya. Dia berkata, "Aku akan memberitahu saudara-saudaraku tentang namamu. Aku akan memujimu di tengah-tengah jemaah." Ayat 13. Dan lagi, aku akan mempercayai dia, dan lagi, inilah aku dan anak-anak yang Tuhan telah berikan kepadaku. Oleh kerana anak-anak itu mempunyai daging dan darah, maka Yesus juga mengambil bahagian dalam daging dan darah, supaya melalui kematiannya dia dapat memusnahkan kuasa dia yang memegang kuasa kematian, iaitu iblis, dan membebaskan mereka yang sepanjang hidup mereka dijadikan hamba kerana takut akan kematian. Ayat 16. Kerana dia tidak datang menolong malaikat, tetapi keturunan Abraham. Oleh sebab itu, dia terpaksa menjadi sama seperti saudara-saudaranya dalam segala hal, supaya dia boleh menjadi imam besar yang penuh bebas kasihan dan setia dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan Tuhan, untuk menebus dosa-dosa umat. Kerana dia sendiri telah mengalami penderitaan dan pencobaan, dia dapat menolong mereka yang sedang dicuba. Inilah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang dikasihi, kami berterima kasih kepadamu kerana dalam musim Christmas ini Engkau membolehkan kami sekali lagi merenungkan misteri penjemahan. Tuhan, tolonglah buka mata hati kami, supaya kami bukan saja melihat bayi di parungan, tetapi juga melihat rancangan keselamatan gegar-Mu. Mohon Roh Kudus menerangi kami, supaya kami memahami mengapa Yesus mesti menjadi manusia, mengapa dia mesti menderita, mengapa dia boleh menjadi juruselamat yang sempurna bagi kami. Kiranya mesej hari ini berakar dalam hati kami dan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, Christmas sudah sampai. Setiap tahun pada masa ini, kita akan nampak kedai-kedai penuh dengan hiasan Christmas, mendengar lagu-lagu Christmas yang indah, merasakan suasana perayaan yang mesra. Tetapi, pernahkah anda terfikir apa makna sebenar Christmas? Ramai orang fikir Christmas hanyalah meraihkan hari lahir Yesus, satu hari yang penuh kehangatan, kasih dan keamanan. Ini memang betul, tetapi jika kita berhenti di sini saja, kita akan terlepas kebenaran paling penting dan paling mengerumkan hati dalam Christmas.
Hari ini kita akan melihat dari Ibrani pasal 2 tentang misteri Christmas. Mengapa Tuhan mesti menjadi manusia? Mengapa Yesus mesti dilahirkan di palungan? Mengapa dia harus mengalami kesakitan, pencubaan, mara kematian? Ayat ini akan menjawab 3 soalan yang sangat penting, tetapi juga sangat mencabar. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia mesti menjadi manusia? Jika Yesus adalah sempurna, mengapa Alkitab kata dia perlu disempurnakan melalui penderitaan? Jika Yesus adalah anak Tuhan yang maha tinggi, mengapa dia harus mengalami pencubaan, kesakitan, mara kematian? Soalan-soalan ini bukan untuk menyusahkan kita, tetapi untuk membantu kita mengenali Juru Selamat kita dengan lebih mendalam. Hari ini, kita akan melihat bersama Christmas bukan hanya cerita manis di palungan, tetapi satu tindakan penyelamatan yang menggegarkan dunia. Pengenalan kepada kitab Ibrani. Mari kita tahu sikit latar belakang dan tujuan penulisan dalam Alkitab Ibrani. Saudara-saudari, sebelum kita lihat ayat hari ini, saya ingin memberikan pengenalan ringkas sikit tentang kitab Ibrani. Kitab ini sangat istimewa. Boleh dikatakan salah satu kitab yang paling penting dalam seluruh Alkitab. Jika anda ingin memahami hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ingin tahu berapa hebatnya Yesus Kristus, tidak ada kitab lain yang menerangkan lebih jelas daripada kitab Ibrani. Kitab ini menggunakan penulisan yang paling indah, melukiskan kemuliaan Kristus dalam sangat sempurna. Sejujurnya, kita tidak tahu dari awal hingga akhir tidak ada nama penulisnya. Tidak seperti surat-surat Paulus yang akan kata, saya Paulus menulis surat kepada kamu di Korintian, di Efesus, di Roma. Di sini, walaupun begitu, ada orang juga cakap ini surat ditulis oleh Paulus. Ada yang kata Barnabas, ada yang kata Apolos. Tetapi semuanya tidak pasti. Tetapi yang mungkin inilah rancangan Tuhan, supaya kita juga jangan meninggikan seseorang, tetapi fokus kepada isi kandungan itu sendiri. Yang penting bukan siapa yang menulis, tetapi ini memang firman Tuhan sendiri. Ini surat ditulis untuk siapa? Sekumpulan orang Kristian yang latar belakangkan Yahudi. Mereka asalnya percaya kepada agama Yahudi, kemudian percaya kepada Yesus, tetapi sekarang menghadapi penganiayaan. Ada yang mula goyah, ingin kembali kepada agama Yahudi. Ibrani ditulis untuk orang Kristian Yahudi yang sedang menghadapi penganiayaan dan iman mereka goyah. Mereka kena perjanjian lama, tetapi sedang berfikir, adakah Yesus benar-benar lebih besar daripada Musa, lebih mulia daripada malaikat? Mengapa kita harus mengikuti dia? Ini Alkitab mengarahkan orang-orang percaya ini supaya jangan mundur, tetapi terus beriman sampai akhir. Kerana Yesus jauh melebihi segala-galanya dalam perjanjian lama, melebihi malaikat, melebihi Musa, melebihi iman, melebihi sistem persembahan. Sudah ada yang terbaik, mengapa mau kembali kepada yang kurang baik?
Kita juga datang sini mengenal sikit latar belakang sejarah. Orang Yahudi abad pertama sangat mempentingkan kekudusan dan dipisahkan untuk dikuduskan. Mereka percaya bahawa Tuhan itu maha tinggi, kudus, tidak boleh didekati. Jadi apabila mereka dengar Tuhan menjadi manusia, mereka rasa tidak dapat dipercayai. Bagaimana mungkin Tuhan yang boleh merendahkan diri menjadi manusia yang lemah? Pada masa itu, orang Yahudi mempunyai sistem persembahan yang ketat. Setiap tahun, imam besar mesti masuk ke dalam tempat Maha Kudus pada hari pendamaian untuk mempersembahkan korban pendamaian bagi umat. Tetapi korban-korban ini hanya boleh menutup dosa untuk sementara waktu, tidak dapat menyelesaikan masalah sebenarnya. Ibrani mahu memberitahu kita, Yesus adalah imam besar yang sempurna. Dia sekali mempersembahkan dirinya sendiri, sudah mencapai penebusan yang kekal. Sekarang mari kita bawa pengetahuan latar belakang ini masuk ke dalam ayat hari ini. Sekarang kita tengok garis besar khotbah hari ini. Bahagian pertama, pengenalan Kristus. Dialah pemimpin keselamatan. Dialah yang disempurnakan melalui penderitaan. Ayat 10 sampai 13. Bahagian kedua, peperangan Christmas. Cara keselamatannya melalui penjelmaan musnahkan iblis. Ayat 14 sampai 16. Hadiah Christmas itu iman besar keselamatan kita. Penuh bebas kasihan dan setia menolong kita. Itulah ayat 17 sampai 18. Mari kita sekarang masuk ke dalam bahagian pertama, pengenalan Christmas. Pemimpin keselamatan yang disempurnakan melalui penderitaan. Yang inti sini, dia memakai daging dan darah hanya untuk memanggil anda saudara. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia mesti menjadi manusia, menjadi saudara kita? Mari kita tengok ayat 10. Memang patut bahawa Tuhan yang menjadi sebab dan tujuan segala sesuatu, membuat pemimpin keselamatan mereka itu sempurna melalui penderitaan, supaya dia dapat membawa ramai anak kepada kemuliaan. Di sini Tuhan pencipta dan tujuan segala sesuatu, mempunyai satu rancangan yang hebat, mahu membawa kita, anak-anak ini, masuk ke dalam kemuliaan, iaitu membawa balik ke rumah surgawi. Untuk mencapai rancangan ini, dia membolehkan pemimpin yang menyelamatkan kita, Yesus, melalui pengalaman penderitaan untuk mencapai tahap sempurna. Tuhan memilih cara ini, iaitu membolehkan Yesus, pemimpin keselamatan, melalui penderitaan untuk melengkapkan rancangan keselamatan. Alkitab kata, ini dalam pandangan Tuhan adalah patut, iaitu pengaturan yang paling sesuai, paling munasabah. Bermakna ini adalah cara yang paling sesuai, paling sempurna. Tuhan mencipta segala sesuatu dan membawa kita, anak-anak ini, masuk ke dalam kemuliaan. Dia membolehkan Yesus, pemimpin keselamatan ini, melalui penderitaan untuk melengkapkan misinya. Ini adalah sesuai. Pemimpin bermaksud ketua, perintis, pengasas. Seperti pegawai perintis dalam tentera yang menyerang
terlebih dahulu. Yesus adalah perintis itu. Dia dilahirkan, dibarungkan adalah untuk masuk ke dalam hutan yang penuh dengan dosa dan kematian ini. Mengapa jalan bagi kita, membuka jalan bagi kita menuju kemuliaan. Sempurna bukan kesempurnaan moral, tetapi kesempurnaan misi, kelengkapan, kelayakan. Disempurnakan bukan bermaksud Yesus sendiri adalah kekurangan yang perlu dibaiki. Maksud asalnya adalah mencapai matlamat, melengkapkan misi, memenuhi kelayakan. Seorang pelajar berubatan selepas tamat pengajian, walaupun pengetahuan sudah sangat banyak, tetapi mesti melalui latihan praktikal, lulus pemeriksaan, baru boleh menjadi doktor yang berkelayakan secara rasmi. Yesus sebagai anak Tuhan pada asalnya sudah sempurna, tetapi untuk menjadi juru selamat manusia, dia mesti secara peribadi mengalami kehidupan dan penderitaan manusia, baru boleh memenuhi sebenarnya kelayakan sebagai juru selamat. Yesus mesti melalui penderitaan ini, baru memenuhi sebenarnya kelayakan sah sebagai juru selamat manusia. Jika tidak menderita, dia tidak dapat benar-benar memahami pengalaman manusia, juga tidak dapat melengkapkan penebusan. Patut, bermaksud sesuai, wajar, tepat. Ini bukan kompromi yang terpaksa, tetapi pengaturan hikmat Tuhan. Saudara-saudari, ayat ini memberitahu kita satu kebenaran yang menggerumkan. Tuhan sebenarnya boleh menggunakan apa-apa cara untuk menyelamatkan kita, tetapi Dia memilih cara yang paling menyeluruh, paling intim, menjadi manusia, secara peribadi menjadi manusia. Mengapa? Kerana Dia mahu membawa ramai anak masuk ke dalam kemuliaan. Perhatikan, bukan hamba, bukan umat, tetapi anak. Tuhan mahu bukan sekumpulan pengikut yang jauh, tetapi sekumpulan anak yang boleh masuk ke dalam kemuliaannya. Yesus buat lebih daripada ini. Dia bukan sekadar menyamar. Dia benar-benar menjadi manusia, mengalami segala kelemahan, pencubaan dan kesakitan manusia. Dengan cara ini, apabila kita datang ke hadapannya, Dia boleh memahami kita sebenarnya, dan juga kelayakan membawa kita masuk ke dalam kemuliaan. Pada kesimpulan ini, Yesus mesti secara peribadi menjadi manusia, mengalami penderitaan, baru boleh memenuhi sebenarnya kelayakan sebagai juru selamat, membawa kita orang berdosa ini masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Yesus menderita adalah untuk membawa kita masuk ke dalam kemuliaan, menjadi perintis kita. Ayat 11, Dia tidak mahu malu dengan kita, kerana Yesus yang menguduskan orang dan orang-orang yang dikuduskan adalah daripada Bapa yang sama. Oleh sebab itu, Yesus tidak malu memanggil mereka saudara-saudaranya. Yesus yang menguduskan orang dan kita yang dikuduskan datang dari Tuhan yang sama. Jadi Yesus panggil kita saudara dan Dia tidak malu dengan identiti ini. Ini menjawab soalan pertama kita, mengapa Dia harus menjadi manusia? Jawabannya ialah untuk pengenalan, beriktirafan.
Sini dikuduskan bermaksud dipisahkan untuk dikuduskan menjadi kudus. Ini bukan hanya peningkatan moral, tetapi perubahan identiti dari milik dunia menjadi milik Tuhan. Daripada yang sama boleh difaham sebagai datang dari yang sama menuju kepada Tuhan, juga boleh dipahami sebagai datang dari nenek moyang yang sama menuju kepada Adam, menekankan kemanusiaan yang sama, daripada yang sama, bermakna sumber yang sama. Yesus menjadi manusia, benar-benar masuk ke dalam keluarga manusia. Dia memakai daging kita, merasakan kesejukan kita. Tidak malu ini adalah frasa penafian yang kuat. Pada zaman dahulu, jika seorang bangsawan bersaudara dengan orang rendah, akan dianggap memalukan. Tetapi Yesus langsung tidak fikir begitu. Saudara-saudari, benarkah anda alami perkara ini? Kerana saudara mara yang miskin di rumah atau ahli keluarga yang pernah buat salah rasa malu, tidak mahu mengaku dia di tempat awam. Tetapi lihat ayat ini. Anak Tuhan yang mulia ini, Raja segala raja, melihat kita yang rendah, lemah, malah sering jatuh, penuh dengan dosa. Dia berkata, aku tidak malu memanggil mereka saudara. Bayangkan pemandangan ini. Yesus adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dia memiliki segala kemuliaan dan kuasa alam semesta. Dan kita adalah orang berdosa, lemah, gagah, sering jatuh. Sepatutnya kita langsung tidak layak mempunyai apa-apa hubungan dengan dia. Tetapi Yesus kata, mereka adalah saudaraku dan tidak malu. Yesus tidak malu memanggil kita saudara kerana dia benar-benar mengiktiraf kita, menerima kita, membolehkan kita dikuduskan dalam dia. Yesus menderita bukan kebetulan, tetapi rancangan sempurna Tuhan. Dia menjadi manusia adalah untuk membina hubungan keluarga yang berkaitan daging dan darah dengan kita. Dia berbangga dengan kita. Dan kita sekarang baca ayat 12 sampai 13. Dia di sini mengutip ayat Mazmur 22 dan Yesaya 8 dari Perjanjian Lama, menekankan hubungan Yesus dengan kita. Dia dalam jemaat menyebarkan nama Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan. Dia melihat kita sebagai anak yang Tuhan berikan. Ayat 12 kata, aku akan memberitahu saudara-saudaraku tentang namamu. Aku akan memujimu di tengah-tengah jemaat. Ini di Mazmur 22 juga, Yesus dalam gereja memimpin kita menyembah Tuhan. Dia kata, aku akan memujimu di tengah-tengah jemaat. Sini makna permukaan. Yesus mengutip Mazmur, kata dia akan menyebarkan nama Tuhan di antara saudara, memuji Tuhan di tengah-tengah jemaat. Jemaat sini merujuk kepada gereja atau jemaat, menekankan persembahan bersama. Kita juga kena bersembahan bersama dalam gereja. Dalam ibadah Christmas, kita memuji Tuhan, sama seperti Yesus memuji Bapa dalam gereja. Jangan hanya sambut Christmas di rumah, datang ke gereja memuji Tuhan. Satu keluarga semasa Christmas berhimpun memuji Tuhan, hubungan mereka pulih. Yesus memuji Tuhan dalam gereja, menjemput kita sertai. Ayat 13 dan lagi, aku akan mempercayai dia.
Dan lagi, inilah aku dan anak-anak yang Tuhan telah berikan kepadaku. Yesus bergantung kepada Tuhan dan menunjukkan dia bersama-sama anak-anak Tuhan. Aku akan mempercayai dia. Ini dalam Yesaya 8:17 juga. Yesus sebagai manusia juga sepenuhnya bergantung kepada Bapa Surgawi. Bergantung menunjuk sepenuhnya percaya bergantung. Aku dan anak-anak yang Tuhan berikan kepadaku. Yesus melihat kita sebagai keluarga yang Tuhan percayakan kepadanya. Yesus bergantung kepada Tuhan. Kita juga harus begitu. Christmas mengingatkan penceramaan Yesus adalah mempercayai rancangan Bapa. Seorang calon percaya semasa Christmas percaya kepada Tuhan kata, saya belajar dari Yesus bergantung kepada Tuhan, tidak lagi bergantung kepada diri sendiri. Yesus bergantung kepada Tuhan dan bersama kita menjadi anak-anak Tuhan. Petikan-petikan ini menunjukkan 3 hubungan penting. Aku akan memujimu di tengah-tengah jemaat. Mazmur 22. Yesus dalam gereja memimpin kita menyembah Tuhan. Aku akan mempercayai dia. Yesaya 8. Yesus sebagai manusia juga sepenuhnya bergantung kepada Bapa Surgawi. Aku dan anak-anak yang Tuhan berikan kepadaku. Yesaya 8. Yesus melihat kita sebagai keluarga yang Tuhan percayakan kepadanya. Saudara-saudari, anda perasan tidak? Yesus bukan sahaja juru selamat kita, Tuan kita, Raja kita. Dia juga adalah abang sulung kita. Dalam keluarga, abang biasanya harus menjaga adik-beradik, melindungi mereka. Yesus begitulah terhadap kita. Dia melindungi kita, menyediakan untuk kita, berdoa syafaat untuk kita. Yang lebih ajab, Yesus sebagai anak Tuhan, semasa dia di dunia juga sepenuhnya bergantung kepada Bapa Surgawi. Dia memberi kita contoh. Jika Yesus pun perlu bergantung kepada Tuhan, bukankah kita lebih patut rendah diri bergantung kepada dia? Saya kenal seorang saudara. Dia dari kecil tinggal di rumah anak yatim. Tidak pernah alami kehangatan keluarga. Selepas percaya kepada Tuhan, suatu kali dia baca ayat ini. Air mata mengalir. Dia kata, rupanya saya bukan anak yatim. Saya ada seorang abang. Dia panggil saya saudara. Dia anggap saya sebagai anak yang Tuhan berikan kepadanya. Ini adalah penghiburan terbesar dalam hidup saya. Saudara-saudari, tidak kira apa latar belakang anda dahulu, tidak kira apa keadaan anda sekarang, anda mempunyai seorang abang yang paling sayang anda, Yesus Kristus. Dia tidak malu dengan anda. Dia menghargai anda sebagai yang berharga. Sini kita kesimpulan, Yesus bukan saja juru selamat kita, tetapi juga abang sulung kita. Dia dalam jemaat memimpin kita menyembah. Dia melihat kita sebagai anak yang Tuhan berikan, membina hubungan paling intim dengan kita. Inilah mengenalan Christmas daripada pemimpin keselamatan kita. Sekarang kita tengok bahagian kedua, peperangan Christmas. Inilah cara keselamatan melalui penjemahan musnahkan iblis. Ayat 14-16. Yesus masuk ke dalam kematian hanya untuk membebaskan anda yang takut mati.
Jika Yesus pada asalnya sempurna, mengapa dia mesti mengalami kematian? Mari kita lihat ayat 14. Oleh kerana anak-anak itu mempunyai daging dan darah, maka Yesus juga mengambil kebahagiaan dalam daging dan darah supaya melalui kematiannya, dia dapat memusnahkan kuasa dia yang memegang kuasa kematian, iaitu iblis. Nombor 1. Bayang-bayang balongan adalah salib. Ini adalah kebenaran paling menggerumkan dalam Christmas. Yesus dilahirkan adalah untuk mati. Orang biasa, bayi biasa dilahirkan untuk hidup. Hanya bayi di parungan Bethlehem ini, dia dilahirkan dengan tujuan untuk mati. Analistik mendalam bahasa asal. Mengambil bahagian dalam bermakna berkongsi, menanggung bersama. Dia bukan berpura-pura menjadi manusia seperti dalam cerita dongeng dewa turun ke bumi. Tidak. Dia benar-benar memiliki kelemahan manusia. Tuhan adalah roh, tidak mati, tidak binasa. Untuk mati menggantikan kita, dia mesti mempunyai badan yang boleh mati. Musnahkan. Perkataan ini bukan bermaksud membuat iblis hilang atau tidak wujud. Kita tahu iblis masih bekerja sekarang, tetapi bermaksud membatalkan kuasanya, menjadikannya tidak berkesan atau melucutkan senjata. Saudara-saudari, ayat ini mendedahkan satu strategi yang menakjubkan. Tuhan mahu menggalakkan kematian dan iblis, dia mesti masuk ke dalam wilayah kematian. Mengapa? Kerana upah dosa ialah maut. Kitab Roma 6:23. Manusia kerana berdosa, semuanya di bawah kuasa kematian. Iblis menggunakan perkara ini menghawa manusia. Tetapi anak Tuhan buat satu perkara yang luar biasa. Dia menjadi manusia, memiliki badan yang boleh mati. Kemudian dia dengan rela hati menuju kematian. Apabila dia mati di salib, di kayu salib, iblis fikir dia menang. Tetapi hari ketiga, Yesus bangkit semula. Ini seperti satu serangan balas yang hebat. Yesus masuk ke dalam gubur musuh kematian. Dalam memusnahkan seluruh sistem kuasa. Senjata iblis yang kematian tidak lagi berkesan kerana Yesus sudah menggalakkan kematian. Penjemahan Yesus seperti ini. Dia memakai badan manusia masuk ke dalam wilayah kematian, tetapi dia bukan ditawan oleh kematian. Sebaliknya, hali dalam melunturkan kuasa kematian. Apabila dia bangkit, pintu gerbang kematian dipecahkan. Semua yang percaya kepadanya boleh dibebaskan dari perhambaan kematian. Saudara-saudari, inilah makna sebenar Christmas. Bukan sekadar kelahiran seorang bayi, tetapi satu peperangan yang menggegarkan dunia. Anak Tuhan masuk ke dalam kamp musuh untuk menyelamatkan orang yang ditawan. Yesus mesti menjadi manusia yang mempunyai daging dan darah, baru boleh secara peribadi mengalami kematian. Dengan itu, melalui kematian dan kebangkitannya, semuanya yang mengalahkan iblis yang menguasai kematian, membebaskan manusia yang diikat oleh kematian. Mari kita nak tengok ayat 15. Dalam membebaskan mereka yang sepanjang hidup mereka dijadi hamba
kerana takut akan kematian. Tujuan Yesus mengalahkan iblis adalah untuk membebaskan mereka yang kerana takut akan kematian, sepanjang hidup dalam ketakutan dan ikatan. Ini secara langsung menunjukkan kesakitan terbesar manusia, takut mati. Membebaskan bermakna pembebasan sepenuhnya, kebebasan mutlak. Ini bukan kelegaan sementara, tetapi kebebasan kekal. Dijadikan hamba kerana takut akan kematian. Perkataan hamba menekankan keadaan dikawal sepenuhnya. Orang-orang ini bukan sesekali takut akan kematian, tetapi sepanjang hidup dalam bayang-bayang ketakutan ini, seperti hamba yang tidak dapat melarikan diri. Kawan-kawan, tidak kira kita sekaya mana, seberjaya mana, kematian sentiasa seperti pedang yang tergantung di atas kepala kita. Kita bekerja keras simpan wang kerana takut mati, kemudian tidak ada jaminan. Kita gila bersenam makan ubat kerana takut mati. Kita tidak berani fikir tentang kekekalan, membiuskan diri dalam hiburan kerana tidak berani menghadapi ketidakpastian selepas mati. Ini adalah keadaan hamba. Kita diperas ugut oleh kematian sepanjang hidup. Kuasa terbesar iblis adalah menuduh. Kamu berdosa, ubah dosa ialah maut. Jadi kamu mesti mati. Tetapi Yesus mati menggantikan kita, membayar tebusan. Surat hutang di tangan iblis dipatahkan, kuasanya dilunturkan. Saudara-saudari, benarkah anda fikir mengapa orang takut mati? Bukan kerana kematian itu sendiri, tetapi kerana kematian mewakili kehilangan dan ketidakpastian. Lebih mendalam lagi, kerana hati nurani kita tahu kita berdosa. Kita takut selepas mati harus menghadapi penghakiman Tuhan. Tetapi kebangkitan Yesus mengubah segalanya. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, kematian bukan lagi titik akhir, tetapi pintu pulang ke rumah. Kematian bukan lagi penghakiman, tetapi permulaan kemuliaan. Kematian bukan lagi musuh, tetapi jambatan menuju kehidupan yang kekal. Sini adalah seruan kepada calon percaya. Adakah anda diikat oleh ketakutan akan masa depan, kebimbangan akan kematian? Berita baik Christmas ialah Yesus datang. Dia melalui kebangkitan, mencabut tuli kematian. Jika anda tidak mahu lagi hidup dalam ketakutan, hari ini adalah masa untuk anda menerima juru selamat ini. Dia datang untuk membebaskan anda. Pengesahan kepada orang percaya. Oleh kerana Yesus Kristus sudah menang, kita tidak sepatutnya lagi hidup dalam ketakutan seperti orang dunia. Menghadapi penyakit, penuaan dan ketidakpastian masa depan, kita harus nyatakan, pemimpin saya sudah menang dalam peperangan ini. Kematian bukan lagi titik akhir, tetapi pintu pulang ke rumah. Kematian dan kebangkitan Yesus sebenarnya membebaskan mereka yang sepanjang hidup diikat oleh ketakutan akan kematian.
memberi kita pengharapan dan keamanan kehidupan yang gegah. Mari kita tengok ayat 16. Kerana dia tidak datang menolong malaikat, tetapi keturunan Abraham. Yesus datang bukan untuk menyelamatkan malaikat yang jatuh, tetapi untuk menyelamatkan manusia, keturunan Abraham, menunjuk semua orang yang dibenarkan oleh iman. Menolong perkataan ini bukan sekadar menyelamatkan, lebih menekankan, memegang, menarik, menyokong. Seperti ada orang jatuh ke dalam lubang yang dalam, anda hulurkan tangan, tarik dia naik. Keturunan Abraham. Dalam Perjanjian Baru, perkataan ini menunjuk bukan sahaja orang Yahudi, tetapi lebih kepada semua yang menjadi anak Tuhan kerana percaya kepada Yesus. Ayat ini memberitahu kita satu fakta yang menakjubkan. Tuhan tidak sediakan keselamatan untuk malaikat, hanya untuk manusia sediakan keselamatan. Mengapa? Bukan kerana malaikat tidak penting, tetapi kerana malaikat dicipta langsung oleh Tuhan. Kejatuhan mereka adalah pengkhianatan yang sedar dan sengaja. Manusia jatuh kerana tergoda, masih ada kemungkinan untuk bertaubat. Tuhan sebelum mencipta dunia sudah putuskan untuk menyelamatkan manusia. Ini adalah pilihan kedaulatannya. Lebih penting, makna berkata menolong, memberi kita. Yesus bukan dari jauh melemparkan tali kepada kita, tetapi secara peribadi terjun ke dalam lubang yang dalam, memegang kita, menarik kita naik. Ada satu berita yang menyentuh hati. Seorang kanak-kanak jatuh ke dalam sungai yang sejuk. Orang di sekeliling tidak berani terjun menyelamatkan dia kerana arus air terlalu deras. Mungkin akan sama-sama dihanyutkan. Tetapi bapa kanak-kanak itu tanpa teragak-agak terjun ke dalam air dengan sepenuh tenaga memegang anak, menolak dia naik ke tepi. Bapa sendiri kerana kehabisan tenaga dihanyutkan air, mengkorbankan nyawanya. Saudara-saudari, inilah yang Kristus buat untuk kamu. Dia tidak memberi nasihat kepada kita dari tepi yang selamat, tetapi terjun ke dalam jurang dosa dan kematian. Secara peribadi, memegang kita, menyelamatkan kita naik. Dia mengkorbankan nyawanya sendiri untuk kita. Adakah anda masih rasa anda tidak layak disayangi? Adakah anda masih rasa diri anda terlalu teruk sehingga Tuhan tidak akan terima anda? Tidak. Yesus sudah hulurkan tangan memegang anda. Dia pilih untuk menolong anda, bukan kerana anda layak, tetapi kerana dia sayang anda. Yesus khusus untuk manusia dilahirkan, bukan malaikat. Christmas adalah hadiah untuk kita. Jangan abaikan keselamatan ini. Yesus khusus datang untuk manusia, menyediakan keselamatan. Yesus pilih menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dia bukan menyelamatkan dari jauh, tetapi secara peribadi masuk ke dalam keadaan kita, memegang kita, menarik kita keluar dari dosa dan kematian. Mari kita tengok bahagian ketiga, bahagian terakhir. Hadiah Christmas. Iman besar keselamatan. Dalam ayat
17 dan 18. Iman besar keselamatan yang penuh belas kasihan dan setia menolong kita. Dia benar dicuba hanya untuk penolongan setiap masa. Jika dia adalah anak Tuhan yang maha tinggi, mengapa dia mesti mengalami pencubaan dan kesakitan? Ayat 17. Oleh sebab itu, dia terpaksa menjadi sama seperti saudara-saudaranya dalam segala hal, supaya dia boleh menjadi imam besar yang penuh belas kasihan dan setia dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan Tuhan untuk menebus dosa-dosa umat. Oleh sebab itu, Yesus mesti dalam setiap aspek sama seperti kita mengalami semua yang kita alami. Dengan cara ini, dia boleh menjadi imam besar yang penuh kasih, yang penuh belas kasihan dan setia. Untuk dosa kita mempersembahkan korban pendamaian, itu korban tebusan dosa. Dalam segala hal sama seperti saudara-saudaranya. Segala hal bermaksud dalam setiap aspek sama bermaksud menjadi serupa. Ini bukan bermakna Yesus berdosa, tetapi bermakna dia mengalami segala keadaan manusia: lapar, letih, sakit, pencubaan, disalah faham, ditolak. Belas kasihan sini, perkataan ini menekankan belas kasihan yang melasai penderitaan yang sama. Bukan kasihan dari atas, tetapi kerana diri sendiri juga benar alami. Jadi boleh benar-benar memahami kesakitan orang lain. Setia bermaksud boleh dipercayai, layak dipercayai. Dia tidak akan hianati kita, tidak akan berhenti di tengah jalan. Dia akan lengkapkan semua yang dia janjikan untuk buat. Imam besar dalam Perjanjian Lama. Imam besar adalah penantara antara Tuhan dan manusia. Setiap tahun mesti masuk ke tempat Maha Kudus pada hari pendamaian untuk mempersembahkan korban bagi umat. Tetapi imam besar itu semua adalah manusia yang lemah. Mereka sendiri juga perlu terlebih dahulu mempersembahkan korban untuk dosa mereka sendiri. Yesus adalah imam besar yang sempurna, yang dia mempersembahkan bukan lembu kambing, tetapi dirinya sendiri. Korban pendamaian bermaksud membuat muka Tuhan reda, memenuhi tuntutan keadilan Tuhan. Dosa mesti ditangani, keadilan Tuhan mesti dipenuhi. Kematian Yesus adalah korban yang sempurna, sekali dipersembahkan, berkekalan selama-lamanya. Saudara-saudari, ayat ini memberitahu kita, Yesus bukan sahaja seorang juru selamat yang jauh tidak terjangkau. Dia adalah imam besar yang boleh memahami kita semua sebenarnya. Mengapa dia boleh menjadi imam besar yang penuh belas kasihan? Kerana dia dalam segala hal sama dengan kita. Apabila anda lapar, dia tahu apa rasanya, kerana dia di padang gurun berpuasa 40 siang malam. Apabila anda letih, dia faham, kerana dia juga benar letih sampai tertidur di puritan kapal. Apabila anda dikhianati kawan, dia tahu kesekatan
kesakitan anda, kerana Judas juga pernah mengkhianati dia. Apabila anda disalah faham, dia mengerti, kerana ahli keluarganya pun fikir dia gila. Apabila anda kesepian, dia tahu, kerana di taman Getsemani murid-murid semua tidur, hanya dia sendiri menghadapi. Saudara-saudari, pemahaman Yesus terhadap kita lebih dalam daripada ini. Dia bukan sekadar pernah alami perkara yang sama. Penderita yang dia alami lebih dalam, lebih menyakitkan daripada sesiapa pun. Dia disalib, dia di kayu salib menanggung dosa seluruh manusia, menanggung kesakitan berpisah dengan Bapa. Jadi, tidak kira apa keadaan yang anda hadapi sekarang, Yesus boleh memahami anda sepenuhnya. Dia adalah imam besar yang paling penuh belas kasihan. Pada hari masa yang sama, dia juga adalah imam besar yang setia. Apa maksudnya? Bermaksud dia tidak akan hianati anda, tidak akan tinggalkan anda, tidak akan berhenti di tengah jalan. Dia akan lengkapkan semua yang dia janjikan akan buat. Yesus mesti dalam segala hal sama dengan kita, baru boleh menjadi imam besar yang penuh belas kasihan, boleh simpati dengan kita, dan setia, tidak akan tinggalkan kita untuk dosa kita, mempersembahkan korban berdamaian yang sempurna. Ayat terakhir, ayat 18 ini, kerana dia sendiri telah mengalami penderitaan dan pencubaan, dia dapat menolong mereka yang sedang dicuba. Kerana Yesus sendiri juga pernah dicuba, mengalami penderitaan, jadi dia berkemampuan menolong orang-orang yang sedang mengalami pencubaan. Dicuba, perkataan ini boleh menunjuk pencubaan. Menggoda orang berdosa juga boleh menunjuk ujian, menguji iman. Yesus mengalami kedua-dua aspek ini. Dia di padang gurun dicuba oleh syaitan. Dia disalib mengalami ujian yang sangat besar. Mengalami penderitaan sini bermaksud mengalami kesakitan. Perkataan ini termasuk kesakitan fizikal, disebat, disalib, dan kesakitan jiwa, dikhianati, ditolak, berpisah dengan Bapa. Sini menolong berkata ini sangat jelas, mana asalnya ialah mendengar seruan minta tolong, di kemudian berlari pergi membantu. Ini terdiri daripada dua perkataan, seruan minta tolong dan berlari pergi. Bayangkan pemandangan ini. Ada orang dalam kegelapan menjerit tolong. Ada seorang mendengar, sekara buang masa yang di tangan, berlari sekuat tenaga pergi menyelamatkan. Inilah sikap Yesus terhadap kita. Saudara-saudari, inilah ayat yang paling mesra, paling penuh pengharapan dalam seluruh ayat. Banyak kali apabila kita hadapi pencubaan, kita rasa kesepian. Kita fikir tiada sesiapa memahami perjuangan kita. Tiada sesiapa faham pergolakan dalam hati kita. Tetapi ayat ini memberitahu kita, Yesus memahami sepenuhnya, kerana dia sendiri juga pernah dicuba. Lebih daripada itu, dia bukan sekadar memahami, dia juga dapat tolong. Perkataan dapat ini menunjukkan dia berkemampuan, berkelayakan, bersedia untuk menolong kita. Yang lebih indah,
makna perkataan menolong memberitahu kita apabila kita dalam pencubaan berseru kepadanya, dia akan bergerak, segera bergerak bertindak balas, terus berlari datang membantu kita. Saudara-saudari, Christmas bukan sekadar peristiwa sejarah. Ini berkaitan dengan masa sekarang anda. Adakah anda sekarang hadapi apa-apa pencubaan? Mungkin pencubaan tekanan hidup membuat anda mahu berputus asa. Mungkin pencubaan nafsu membuat anda bergelut dalam dosa. Mungkin kesakitan, disalah faham, dikhianati orang. Apabila anda rasa tiada sesiapa faham anda, Ibrani memberitahu anda, Yesus faham. Dia benar miskin di dunia ini, menjadi dia faham tekanan ekonomi anda. Dia benar dicuba oleh iblis, jadi dia faham pergolakan dalam hati anda. Dia dikhianati kawan, jadi dia faham kesakitan hubungan interpersonal anda. Anda boleh berperang, anda bukan berperang sendiri. Yesus memahami perjuangan anda, dan dia sentiasa bersedia untuk datang membantu anda. Apabila anda berseru, Tuhan, tolong saya, dia akan segera bertindak balas. Jangan bergantung kepada kekuatan sendiri. Serulah iman besar yang penuh belas kasihan dan setia, yang senantiasa menolong kita ini. Dalam kesimpulan, Yesus kerana dia diri sendiri pernah alami pencubaan dan penderitaan, jadi dia memahami kita sepenuhnya, dan apabila kita dalam pencubaan berseru kepadanya, dia akan segera berlari datang menolong kita. Saudara-saudari yang dikasihi, inilah misteri Christmas. Inilah kebenaran Injil yang Ibrani buka untuk kita. Mari kita imbas kembali garisan besar khotbah hari ini. Mari kita tengok ulasan dan ringkasan. Semakan soalan-soalan sebelumnya. Mengapa Tuhan mesti menjadi manusia? Dalam ringkasan sini, bahagian A, pengenalan Christmas, inilah pemimpin keselamatan. Menjawabkan soalan ini. Mengapa Yesus mesti dilahirkan di parungan? Dalam bahagian B, peperangan Christmas, inilah cara keselamatan kita untuk memusnahkan iblis. Bahagian 3, mengapa dia harus mengalami kesakitan, pencubaan, marah, kematian? Jawapan dia dalam bahagian C, hadiah Christmas. Kita ada dapat hadiah Christmas, pemimpin yang besar. Inilah iman besar keselamatan kita, yang penuh belas kasihan dan setia menolong kita. Oleh sebab itu, Kristus menang menjadi iman besar yang gagah. Jadi Christmas ini, kita jangan berhenti pada pengetahuan saja. Harus ada tindakan yang bertindak balas. Mari kita tengok respon dan pandangan. Kita kena fokus yang tentang keutamaan tindakan latihan pemulihan untuk tahun 2026. 1. Membina naluri, berseru setiap masa. Dalam ayat 18,
Kerana dia sendiri telah mengalami penderitaan dan pencubaan, dia dapat menolong mereka yang sedang dicuba. Jadi, apabila pencubaan datang menyerang saat pertama, jangan bergantung kepada kekuatan dekat. Segera dalam hati berseru, Tuhan Yesus, tolong saya. Percaya dia mesti segala campur tangan. Kedua, hidupkan kebebasan, tidak lagi takut. Supaya melalui kematiannya, dia dapat memunaskan kuasa dia yang memegang kuasa kematian. Iblis sudah dimusnahkan, dilujukkan senjata, kuasa dibatalkan. Kematian dan ketakutan tidak lagi ada kuasa yang sah untuk menguasai anda. Anda bukan lagi hamba. Secara berkala, bersihkan senarai kekuatan. Setiap kali anda rasa cemas, takut sakit, takut gagal, takut kekurangan wang, nyatakan, Yesus sudah menang. Saya menolak menjadi hamba ketakutan. Ganti kebimbangan dengan keamanan. Yang ketiga, mendalami identiti anak keluarga Tuhan. Ayat 11, dia memanggil mereka saudara dan tidak malu. Raja segala raja melihat anda sebagai keluarga saudara sedaging. Dia tidak malu dengan anda. Nilai anda bukan dalam prestasi anda, tetapi dalam anda adalah saudara Yesus. Setiap hari bersyukur dan beriktiraf. Setiap hari catat satu perkataan bersyukur. Ingatkan diri sendiri adalah anak yang disayangi. Pada masa yang sama dalam kehidupan, tidak malu dengan Injil. Cari peluang jemput seorang kawan masuk ke dalam keluarga besar yang mulia ini. Ringkasan dan respon hal ini. Tidak lagi bergantung kepada diri sendiri bergelut, tetapi setiap masa berseru kepada Abang Sulung yang menang, Tuhan Yesus. Hidupkan kehidupan bebas. Hidupkan kehidupan bebas yang tidak takut apa-apa. Mari saya buat doa penutup. Bapa Surgawi, terima kasih atas hadiah Krismasmu, Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang kami sayangi, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih Engkau untuk kami menangkalkan jubah kemuliaan, memakai tubuh daging dan darah yang rendah. Terima kasih Engkau tidak malu dengan kami, panggil kami saudara. Terima kasih Engkau secara peribadi lalui jalan penderitaan, musnahkan yang menguasai kematian, bebaskan kami yang dahulu takut mati. Tuhan, hari ini di sini, jika ada kawan yang masih teragak-agak, mohon kasih-Mu sentuh hati mereka, biar mereka hari ini dapat pembebasan lepas dari penhambaan ketakutan. Untuk setiap kami orang percaya, mohon Tuhan, biar kami kerana keselamatan yang hebat ini bergembira, bersukacita. Apabila kami lemah dicuba, ingatkan kami adalah seorang iman besar yang penuh belas kasihan dan setia, yang sentiasa bersedia menolong kami. Sekiranya kami ikut elak Engkau pemimpin ini sampai masuk ke dalam kemuliaan. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan disembahkan kepada Raja Yesus Kristus yang dilahirkan di Parungan,
yang mati disalib dan bangkit di daftar. Kita berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati semua. Selamat Christmas. Kiranya rahmat kasihan Tuhan bersama dengan kamu semua. Amin.